Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamil tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul 'ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi. Dan ketika mana berkata Nabi Musa alaihissalam kepada kaum dia, yakni Bani Israel, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah melakukan kezaliman kepada diri kamu sendiri, yaitu dengan cara kamu mengambil patung lembu sebagai Tuhan. Maka hendaklah kamu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara kamu membunuh diri kamu sendiri. Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan kamu yang mencipta kamu. Pasti Allah Ta'ala akan menerima taubat kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Sadaqallahu alaihi. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita dengar kuliah. Dan anda rasa anda datang ini bukan kuliah haji orang nak dengar, haji lain orang nak dengar. Anda pun dah jadi popular, di mana-mana pergi orang kenal. Lebih-lebih lagi di kalangan orang Cina, pergi uptown, duduk berjalan nak beli barang, tiba-tiba bunyi kat belakang sayur-sayur bunyi Ustaz Mani bunyi belakang kita, ada orang kenal aku kat sini. Lepas tu kadang masuk kedai kopi, minum teh, kita dah baca buku Ustaz Panji je, dengar beliau. Jadi tak pasal-pasal kopi je, tak pasal-pasal masuk TV, suap khabar berita internet ataupun suap khabar luar ni kan, semua masuk. Ada yang simpati dan ada yang marah. Yang simpati itu siap telefon nangis-nangis, ada keluar daripada lokap, tiba-tiba ada seorang makcik telefon, orang Sungai Buloh, tak ada dengan kuliah anak, telefon nangis-nangis. Kata Ustaz okey ke? Anak okey, Alhamdulillah, tak jadi apa masalah pun. Dia kata sedih tu bila tengok Ustaz kena gali je. Anak kata biasa lah tu, tak pernah pakai, boleh pakai sekali. Dekat kan, dekat dia. Dia habis kat situ, lepas tu pergi kuliah, habis keluar lokap pada hari tu lah, hari Rabu tu 5 petang. Malam tu terus pergi kuliah maghrib. Orang dah tak percaya, betul ke? Anda masuk kuliah sampai tu orang tengok semua kan, tengok usyak. Yelah, tengok panduan. Tengok panduan. Tengok anak-anak pun tak apalah. Kuliah macam biasa, lepas tu ada orang minta tolong cerita sikit pengalaman, ceritalah apa yang berlaku kan. Tu cerita pasal anak lah. Hari ni insyaAllah nak akan cuba ceritalah sikit lah tentang apa yang berlaku. Dan anak pun sedang tulis pengalaman dalam Facebook tu, ada tulis baru sampai Siti 6 petang tadi. Anda sampai sini tadi, area Kelang ni dalam pukul 3.30 anda duduk kat sana dah.
Jadi dia nak cari dekat kawasan-kawasan ni kedai minum teh, lepas tu tulis sikit berkongsi. Ada cerita menarik, ada cerita yang boleh kita kongsi lah. Ada insyaAllah mungkin anak akan kongsi sikit lah cerita dekat sini lah insyaAllah. Cuma itu bukan tajuk besar nak kuliah pada hari ni. Tajuk besar nak kuliah ni ayat Quran. Lepas ni kita selitlah cerita-cerita sikit lah. Ayat yang anda baca ni ayat ke-54 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini Allah SWT sebut tentang Nabi Musa AS berhadapan dengan kaum Bani Israel. Biasa-biasalah kalau kita baca Al-Quran, ada dua Nabi yang Allah Ta'ala selalu cerita secara detail. Quran ni dua Nabi, detail sangat dia cerita. Yang pertama ni cerita tentang Nabi Musa, satu lagi cerita pasal Nabi Yusuf AS. Jadi dua cerita yang cukup detail Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Yusuf AS bukan cerita Nabi Yusuf AS jadi kerajaan. Bahkan daripada Nabi Yusuf AS kecil lagi. Kecil ni Nabi Yusuf AS tu Allah Ta'ala dah keluar cerita pasal Nabi Yusuf AS. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempamerkan kisah Nabi Yusuf ni sebagai ahsanul qasas. Nahnu naqussu alaika ahsanul qasas. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, kami ceritakan kepada kamu satu cerita yang cukup baik cerita ni. Cerita pasal Nabi Yusuf AS, perjuangannya dalam penjaranya, keluar penjaranya, lepas tu jadi kerajaan yang macam-macam. Itu pada diri Nabi Yusuf AS. Ada pula satu lagi Nabi Musa AS. Nabi Musa AS banyak sangat cerita. Boleh dikatakan bila kita baca surah yang panjang-panjang ni, mesti ada nama Nabi Yusuf, Nabi Musa AS. Al-Baqarah ke, Al-Imran ke, An-Nisa ke, kok mana pun ada satu, mesti ada satu nama Nabi Musa AS. Gambaran dia cerita Nabi Musa AS diceritakan oleh Allah detail. Antara cerita ayat yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang bagaimana Nabi Musa AS ni bagi tahu kepada kaum dia ketika Nabi Musa ni balik daripada Bukit Tur Sina. Nabi Musa AS dia naik atas Bukit Tur Sina, dia bermunajat 40 hari ya. Dalam bermunajat 40 hari itu, tiba-tiba umat Bani Israel pada ketika itu mereka pergi sembah patung lembu. Balik Nabi Musa AS jumpa dengan umat, jumpa dengan kaum dia. Masa tu Nabi Musa AS ni jadi marah. Dan Nabi Musa AS pergi jumpa assistant dia, TA, personal assistant dia, Nabi Harun AS. Dia jumpa Nabi Harun AS, beritahu kepada Nabi Harun, kau ni macam mana jaga umat ni sampai habis pakat murtad, habis tinggalkan agama, habis pakat sembah patung lembu. Cara dia marah tu kalau kita buka dalam kitab tafsir, dipamerkan dia pegang janggut kawan tu. Dia orang dululah orang Arab, orang Pakistan, orang sana lah. Dia kalau apa-apa dia seronok pada pegang janggut, dia marah pun dia pegang janggut. Ustaz nak beli barang pun pegang janggut. Nak dapat barang murah kena gosok janggut dia. InsyaAllah boleh murah. Yang ni untuk orang lelaki dan lelaki, orang perempuan yang tak buat. Melompat Pak Arab tu kan, minta kurang pakcik, pakcik tak nak bagi kurang, dia pergi pegang janggut pakcik. Dia pegang tu makcik ambil spoil, nak besar banyak kan. Jadi cerita Arab ni dia memang style dia begitu, perangai dia begitu. Nak marah pun pegang janggut, dia nak seronok pun pegang janggut. Dia seronok dengan kita, dia pegang janggut, dia gosok, dia begitu kan. Yang tu Arab. Nabi Musa AS dia marah Nabi Harun, dia pegang janggut. Dia tanya macam mana kau Harun, tak kerti jaga umat ke? Marah-marah Nabi Harun AS. Nabi Harun kata tak boleh buat apa. Kalau aku terus lagi, kalau aku pergi cerita lagi kuat dia melawan Islam. Lagi baik aku tunggu kamu balik, wahai Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa dah balik. Nabi Musa pun dah dengar penjelasan daripada Nabi Harun AS dan Musa aku. Kita buat game baru. Kita buat game baru, macam mana nak bagi dia orang ni kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usahalah, usaha. Macam mana suruh mereka bertaubat? Ayat kita baca. Kata Allah Ta'ala, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu at-tawwabur rahim. Kata Allah SWT ketika mana berkata Nabi Musa kepada kaum dia, kaum Israel. Allah Ta'ala bila sebut dalam Quran cerita pasal Nabi-Nabi lain, bila dia panggil Nabi ni, bila panggil pengikut dia, dia tak akan panggil ya ummati, tak akan jumpa. Kalau Nabi-Nabi lain, dia pergi panggil pengikut dia, dia akan panggil ya qaumi. Beza dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau dia panggil pengikut, dia akan guna ya ummati. Nabi Muhammad dia tidak akan panggil pengikut dia ya qaumi, takkan. Tapi kalau Nabi
Nabi lain, macam Nabi Musa AS, dia akan panggil pengikut dia, ya qaumi qaum. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi lain diutuskan untuk kaum tertentu sahaja, adapun Nabi Muhammad untuk semua manusia. Yub'atsu al-anbiya liqaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kata Nabi sallam, para nabi itu dibangkitkan untuk kaum tertentu sahaja. Aku, kata Nabi sallam, dibangkitkan untuk semua manusia. Disebabkan Nabi Muhammad untuk semua manusia, makanya Nabi Muhammad bila panggil pengikut, dia akan panggil ya ummati, wahai umat aku. Tapi Nabi Musa dia tak akan panggil pengikut dia ya ummati, dia akan panggil ya qaumi, wahai kaum aku. Sebab Nabi Musa, kalau kita hidup pada zaman tu, kita pun tak perlu ikut Nabi Musa. Nabi Musa ni betul-betul diturunkan untuk kaum Israel dia. Kita tak payah, kita tak payah ikut Nabi Musa AS. Contohlah, kita orang Melayu duduk dekat zaman Nabi Musa AS tu kan, contoh. Kita jumpa Nabi Musa, apakah kita kena ikut Nabi Musa? Tak perlu ikut Nabi Musa. Tak perlu ikut Nabi Musa. Sebab Nabi Musa tu diputuskan untuk kaum Bani Israel sahaja. Bangsa lain tak perlu ikut. Sebab itu bila Nabi Musa AS dipanggil pengikut, dia akan panggil ya qaumi, wahai kaum aku. Wahai kaum aku. Apa sebut ni? Zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-ijla. Kamu ni wahai Bani Israel telah melakukan kezaliman kepada diri kaum muslim. Zalim. Zalim ni selalu kita akan faham tindas orang. Zalim ni bila kita faham apa itu zalim, mesti menafikan orang. Sebenarnya bila kita sebut zalim ni, kita berdosa pun zalim. Orang yang tak sembahyang ni pun zalim. Tindas orang lagi-lagi lah zalim. Zalam tu Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salam naik dekat syurga. Duduk dalam syurga Nabi Adam alaihi salam. Allah Taala kata jangan dekat pokok khuldi, dia pergi dekat dan makan. Makan tu perambat keluar daripada syurga. Bila perambat keluar daripada syurga, Nabi Adam AS sujud minta ampun. Apa doa dia baca? Rabbana zalamna anfusana. Kami zalim pada diri kami sendiri. Maksudnya melakukan kesilapan dengan Allah Ta'ala itu pun sudah dikira sebagai zalim. Syirik lagi-lagi lah zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu zalim yang paling besar. Allah Ta'ala pamerkan Bani Israel ni dia melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Apa zalim mereka? Bittikhadhikumul ijla, dengan mengambil patung lembu sebagai Tuhan. Masalah dunia manusia ni kadang-kadang dia mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tapi dalam masa sama dia mengakui ada kuasa lain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini masalah je. Tajuk ni lah orang duk tangkap anak ni. Tajuk ni lah. Anak ni sebenarnya kena tahan. Asalnya kritikan anak apabila anak kata bulu hidung Sayyidina Umar lagi mulia daripada segala gajah-gajah dekat dunia ni. Itu je statement anak. Bulu hidung Sayyidina Umar Al-Khattab lebih mulia daripada segala gajah-gajah dalam dunia ni. Rupa-rupa statement tu dianggap sebagai menghasut. Boleh fikir. Maknanya ada orang di dalam dunia ni dia merasakan dia ni lebih mulia daripada Sayyidina Umar tu kan. Duk poin dia kan. Isu ni ialah 2-3 tulisan-tulisan anak. Mungkin ramai orang tahu lah. Anak ni antara orang yang tak setuju dengan sistem yang dinamakan sebagai monarki sistem. Anda punya, selama anda belajar agama, selama anda mengkaji tentang konsep politik dalam Islam, anda tolak apa namakan sebagai ada di konsep ketua agama. Di mana ada konsep ketua agama? Umar Al-Khattab yang mulia tu pun dia panggil Amirul Mukminin, ketua orang Islam, bukan ketua Islam. Tiba-tiba ada orang mengaku dia sebagai ketua agama. Jadi macam mana dikatakan layak dia dipanggil sebagai ketua agama, dalam masa sama dia sendiri banyak melakukan maksiat pada Allah. Jadi dia tak setuju, padahal tak betul. Bahkan dia boleh merosakkan sudut pandang orang bukan Islam terhadap Islam. Salah. Anda cakap mana-mana orang cakap salah. Tak boleh, benda tu tak boleh. Dia tak ada dalam Islam. Islam dia tak perlu kepada ketua. Sebab ketua kita dah ada, Nabi Muhammad SAW. Itu ketua kita. Tak ada orang lain lebih layak nak lantik jadi ketua. Sebab kalau orang tu dikatakan sebagai ketua agama, maka dia mesti maksum. Segala statement-statement dia boleh dikatakan sebagai statement agama. Jadi anda tolak teori itu, konsep anda tolak. Akhirnya anda masuk dalam, merasa ada dalam tu kan. Sebab dia lah melawan. Legil. Tapi masuk dalam, keluar, tulis lagi.
Oleh pula marah aku. Sebab oleh kata kau ni tak serik-serik. Anak kata tuan gagal menjawab hujah anak. Tuan gagal menjawab hujah saya dengan baik. Setakat saya hujah, tuan tak boleh jawab. Tuan anak kata, okey lah, kau betul. Lepas tu, buh saya dalam dalam. Jadi, macam mana pada anak? Islam adalah Islam. Kalau, ialah, banyak cerita menarik sebenarnya dalam cerita-cerita ni. Ada orang bimbang, sedih dengan cerita anak. Sebenarnya anak happy dalam tu. Anak seronok. Anak semalam yang nak tidur, malam tu antara malam-malam yang menarik anak tidur. Malam yang paling lena anak tidur. Jadi kalau ada orang bimbang tu, dia tak perlu bimbang sebenarnya. Sebab anak seronok. Anak happy, anak keluar tu dengan happy. Anak masuk malam lah, dia ambil rumah nak pukul 2 pagi. Dia ambil lah. Dan polis tu baik. Jangan kata semua polis ni jahat. Polis ni baik, banyak polis yang baik. Banyak ASP yang ambil ke sana ni polis yang baik. Dia solat jemaah dengan anak. Memang baik. Dan dia pernah tangkap anak 2 tahun dulu. Pergi ke mahkamah. Anak banyak kali dah sebenarnya. Sebenarnya 6 kali dah anak ni. Lepas tu ada tak pernah kisah. Orang ni orang terkejut dah. Anak tak kisah sebab 6 kali naik turun dah. Jadi tak ada masalah lah. Tapi orang yang tak biasa tengok dalam surat khabar, tengok tangan kena gari, oh dia betul boleh macam ustaz ni. Tu je tak ada apa pun. Sunat lah. Jadi dia telefon. Dia pergi rumah anak. Mak anak telefon bagi tahu kata dia boleh datang. Dia kata suruh dia tunggu sampai anak balik. Cakap ke mak. Mak kata okey bagi tahu. Tiba dia duk kacau lagi. Last sekali anak kata suruh dia telefon anak sendiri. Anak kata tunggu rumah 2 pagi. 2 pagi baru anak balik sebab anak program CFO ini. Tiba-tiba anda terpaksa awalkan. Makanya dalam pukul 1.30 anda nak pergi jumpa dia dan terus bawa pergi ke balai polis Shah Alam, Malaysia 9. Tak apalah, masuk dalam lokap. Dan Alhamdulillah tidur dalam lokap. Dan best tidur dalam lokap, Alhamdulillah. Tidur lena, nyamuk tak ada. Okey, Alhamdulillah. Cuma anak mula sekali masuk, anak hanya bimbang satu je. Tak tahu waktu semayang. Jam tak ada. Anak tak ada jam, anak takut nanti pukul subuh pukul 8 yang tu takut subuh lewat daripada waktu semayang subuh. Tu yang bimbang anak. Rupa-rupanya masjid kat tepi tu ada masjid Khalid bin Al-Walid. Kan dekat Menjera tu kan. Dekat balai polis tu. Jadi bila subuh tu dengar azan, anak kata syukur Alhamdulillah. Hari ni aku boleh semayang dalam waktu. Nasib baik aku tak semayang dua waktu. Alhamdulillah. Tak apalah semayang subuh pulang dulu. Lepas tu masuk ke lokap di mahkamah. Anak malam ni anak tak ada lama tak sebab anak ada satu lagi program. Dia lepas kena tangkap ni makin ramai peminat namanya. Makin ramai orang nak minta nak ceramah. Banyak ada satu lagi program dekat Dewan Cina Perempuan yang kena berambat. Dalam pukul 8.35 macam tu aku kena pergi. InsyaAllah minta maaf lah. Jadi nak cerita ringkas-ringkas daripada anak ni insyaAllah. Jadi anak masuk tu antara benda menarik dalam lokap di mahkamah. Antara yang menarik adalah anak masuk tu ada seorang lelaki. Dia tengok muka anak, dia senyum. Dia tengok muka anak, dia senyum. Dia pergi dekat ke anak, dia kata muka abang ni bercahaya. Anak kata melampau sangat buruk. Dia kata muka anak bercahaya. Anak kata melampau tu, melampau sangat kata cahaya. Anak kata apa cakap macam tu? Dia kata muka abang ni bukan muka penjenayah. Anak kata memang aku bukan penjenayah. Aku ni tahanan politik, bukan tahanan jenayah. Engkau mau tu salah apa? Sadadak. Ni pun jenayah. Ni pun jenayah. Dia tengok, dia kata muka abang, muka cahaya. Yang lain tu muka jenayah. Muka abang muka penjenayah. Baru nampak cahaya. Anak ketawa bila dia kata macam tu. Lepas tu ada cakap ke dia, nanti kalau keluar telefon sebab nak belanja makan, upah kata muka cahaya. Kan dia ketawa lah. Lepas tu ada seorang budak muda. Dia duduk angkat tangan daripada jauh kanan, anak pun angkat tangan lah, tak ada di situ. Dia bawa pergi dekat, dia pergi duduk. Abang salah apa bang? Anak kata saya ni, anak ni, anak kata anak ni salahnya akta hasutan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah kritik monarki di Malaysia. Sultan lah. Dia kata takkan Sultan tak boleh kritik. Takkan kau tak tahu Malaysia macam mana? Takkan kau tak tahu dia pun yelah betul juga kau cakap kan. Baru dia terfikir mamak ni kan tak cerdik mana kot ni. Lepas tu sembang. Anak tanya kau salah apa? Tanya dia. Dia kata saya ni kesalahan membunuh. Anak dengar membunuh tu anak pula terguskan belakang. Bunuh pun lah. Sebab muka dia, kalau bahasa kita ni budak jambu, muka jambu. Anak kata muka jambu tapi bunuh orang. Mana muka macam ni boleh bunuh orang?
Anda tanya berapa lama dah belum jaga ni? 2 tahun. Sekarang umur berapa? 22 tahun. Maksudnya masuk jaga tu umur 20 lah. Macam mana boleh bunuh orang? Sebab aku tak percaya. Umur 20 tahun dah bunuh orang. Muka pula, muka jam 2. Takkan bunuh orang tu. Kata kan? Dia kata dia duduk kat Johor. Dekat Johor tu dia bergaduh dengan budak Cina. Dia ada geng dia 3 orang. Dia pergi cepuk Cina. Dia sampai mati Cina tu. Dia pergi cepuk kawan tu. Macam mana bergaduh Allah Alam. Anda rasa mungkin member tu tengah sakit jantung kot. Sedang bila cepuk sakit jantung mati je. Maka dia takut. Jadi mati kena tangkap. Lari duduk kat Bangi. Dekat Bangi tu dia tangkap. Masuk penjara. Jadi hari tu ada kes dekat mahkamah. Makanya dia duduk lokap. Satu lokap mana tu. Dia sembang. Tiba-tiba dia kata, Alhamdulillah Pak, saya bersyukur dengan Allah sebab masuk penjara. Anda kata, aku dengar orang yang kedua bersyukur dengan Allah masuk penjara. Yang pertama, Nabi Yusuf AS. Yang kedua kamu. Kamu. Nah, yang pertama Nabi Yusuf masuk penjara, dia bersyukur. Dia bersyukur, Alhamdulillah masuk penjara kan. Bahkan dia kata, apa ni, as-sijnu ahabbu ilayya. Dia siap sebut Nabi Yusuf AS siap kata, penjara tu lebih aku suka daripada dunia luar. Itu Nabi Yusuf AS. Ni budak ni dia kata dia bersyukur sangat dengan Allah sebab boleh duduk dalam penjara, kata dia. Anda tak faham? Dia kata apa yang menyebabkan kau boleh bersyukur dengan Allah duduk dalam penjara? Apa yang seronok sangat? Dia kata dulu bang, saya tak pernah sembahyang. Dalam penjara ni saya kena sembahyang. Masya Allah. Dulu saya tak kerti baca Quran. Sekarang saya dah boleh baca Quran. Dulu sebelum saya masuk penjara, saya tak ada buat amalan-amalan kewajipan agama. Bahkan tak pernah kenal pun agama. Memang tak ada agama. Family memang bukan keluarga yang beragama. Keluarga. Jadi keluarga tidak beragama, tak pelik dia boleh bunuh orang. Kemudahan. Dan bila dia dalam penjara, dia kata dia bersyukur dengan Allah, dia boleh kenal agama. Dan dia ni tak pernah tinggal semayang. Bahkan dia ni cukup marah kalau ada orang dalam penjara sama-sama yang beragama Islam tak semayang. Ini bagus budak. Anda tanya macam mana boleh jadi macam tu? Yang boleh jadi pandai ni siapa pergi ajar? Rupa-rupanya kalau kita cek yang duduk dalam lokap dalam penjara, bukan semua orang bersalah. Kadang-kadang orang tak bersalah pun, dia difitnah. Lepas tu dia anggap sebagai bersalah, masuk penjara. Dan ada pula orang tu, dia tak ada pasport. Orang luar, orang Indonesia, orang Thailand, dia ada pasport. Pasport dia tu visa mati. Kena tangkap, duduk dalam penjara. Yang kadang-kali kena tangkap tu ustaz. Yang cerita kawan budak, kawan anak budak ni, budak tu dia memperkenalkan diri dengan nama Wan. Dia kata nama dia Wan lah. Betul tak Allah Alam. Dia kata Wan. Anak kata nama saya Wan, tapi tambah G belakang. Wan G dia Wan, anak Wan G. Jadi anak terlebih sikit oleh dia lah. Jadi cerita dia kata ada seorang ustaz ni orang Thailand. Orang Thailand ni duduk kat Thailand tu, dia mari kerja kat Malaysia. Duk kerja-kerja, tiba-tiba kena tangkap sebab visa mati. Masuk dalam penjara. Dia dalam penjara, dia jumpa, budak ni jumpa dengan ustaz dalam penjara. Lepas tu dia ditanya-tanya rupa-rupa kawan ustaz. Dan dia pun dia kata dalam jangka kawan dalam penjara, dia belajar Islam. Ustaz tu pula tak pernah jemput ajar Islam. Ajar Islam, ajar. Last sekali yang dia daripada tak kenal huruf Jawi, boleh baca Quran. Berkat ustaz tu dia ajar. Jadi dia pun kata Alhamdulillah, Allah syukur pada Allah SWT sebab masuk penjara. Anak kata rahmatlah pada kau. Allah Ta'ala bagi rahmat pada kamu bila kamu masuk. Dan bersyukurlah pada Allah. Kita pun ada cerita pengalaman dia. Anak cerita pengalaman anak. Ada seorang lagi. Rupa-rupa ada orang minat dengan kita bersembang. Anak rasa ada 13-14 orang duduk keliling. Dah jadi macam kuliah pula dalam tu. Kuliah pun dah jadi bimbang tengok. Dia buat gerakan apa pula dalam penjara ni kan. Ada 12-13 orang. Anda dah cakap anda duduk satu batu tinggi tu. Batu-batu macam meja tu kan. Macam kursi tu. Jadi duduk 2-3 orang. Kat bawah tu dalam 13-14 orang dah dengar dia cakap. Memang macam kuliah macam ni. Macam ni anda kata wow ini best. Sebab anda ada pengalaman ceramah dalam penjara Sungai Buloh. Anda ada pengalaman. Anda pergi ceramah kat penjara Sungai Buloh. Ada seorang ustaz. Ustaz ni nama Ustaz Latif. Ustaz Abdul Latif. Dia ni India Muslim. Dia India, Hindu, lepas tu masuk Islam, pergi mengaji pondok Pasir Tumbuh, balik jadi ustaz. Dia kalau ceramah kita ketawa sebab dia campur Melayu dengan Tamil. Dan biasa dia ceramah cakap Melayu cakap Tamil. Dia cakap Melayu tu okey, cakap Tamil kita ketawa. Kan? Ni Ustaz Latif. Ustaz Latif tu baik kan? Dia seronok kalau ada dakwah-dakwah non-Muslim. Dan Ustaz Latif dia punya bagus. Dia pergi dekat penjara Sungai Buloh, dia pergi jumpa orang bukan Islam, dia pergi ajar orang bukan Islam ni kepada Islam. Jadi ramai orang Vietnam masuk Islam.
orang Vietnam, orang Indonesia yang asalnya Kristian masuk Islam, orang Hindu masuk Islam. Jadi atas daya usaha daripada Ustaz Abdul Latif ni. Ustaz Abdul Latif dia orang India. Dia buat satu badan, nama badan tu Al-Hidayah. Kerja badan tu untuk dakwah Islam, fokus kepada orang-orang Hindu. Ni cerita Ustaz Latif. Ustaz Latif ni dia ajak anak masuk penjara sekali. Bukan masuk penjara salah ni. Nak pergi ceramah ni. Pergi ceramah depan penjahat. Agak-agak macam mana ceramah depan penjahat? Kita ceramah contoh Islam, Quran, hadis, bomba-bomba, pergi syarah-syarah, last sekali. Lebih kurang 1.5 jam untuk ceramah tu. Sampai last sekali tu kita bersebut, agak-agak lah kita dengar ni nak jadi baik ni. Kita semua nak jadi baik ke tidak agak-agak? Dia boleh sepakat kata, tak mau. Jam. Boleh sepakat tak mau. Allah mak, sejam setengah ceramah kepada bapak pun tu. Ceramah tu, sebab dia boleh sepakat kata tak mau. Dan dia boleh berjemaah kata tak mau. Itu kan tu. Jadi kita ada pengalaman nak ceramah dekat orang dalam penjara tu. Jadi bila masuk lokap pada kali ni, masuk tu tengok orang kita cerita Islam, kita boleh tengok macam mana orang tu dengar apa yang kita cakap. Situasi tu kita boleh tengok. Dan anda beranggapan dalam lokap ni adalah boleh tengok amal jama'i yang betul-betul amal jama'i dalam tu. Sebab apa? Jangan terkejut tu. Dalam tu kita boleh tengok orang hisap dadah. Dalam tu kita boleh tengok orang hisap syabu. Dalam tu anda tak pernah tengok dekat luar orang hisap dadah. Yalah kita tak nak pergi ke tempat macam tu kan. Tapi anda terkejut. Dalam tu ada. Anda terkejut. Mana dia orang dapat? Mana dia orang dapat? Sebab anda sendiri nak masuk handphone tu tak sekelas speaker boleh masuk. Tapi dia orang ada tak? Ada seorang tu saya ada handphone lagi. Ada handphone. Anda sampai dia masuk tu, ada seorang jumpa dia kata nak pinjam handphone lah. Anda tanya handphone. Anda terkejut. Handphone. Anda kata saya pun ada handphone tapi kat luar lah. Yang member tak boleh tukang kan. Dia kata ada ke? Dia kata ada. Dia bawa keluar handphone dia. Anda kata bukan handphone bodoh macam aku ni. Handphone tu lah handphone macam iPhone tu. Galaxy Tab macam Galaxy tu kan. Oh, anak kata pun hebat. Pakai handphone dalam penjara. Anda tanya mana aku dapat handphone ni? Alah, senang je bang, kata dia. Jangan pakai dengan orang. Dia boleh pakai. La ilaha illallah. Anda kata gila orang ni. Ni cerita dalam je banyak pengalaman yang ajaib bila kita duduk dalam tu. Anda jumpa, anda tak boleh fikir dengan akal, tapi kita jumpa dalam tu. Dan ada yang menarik lagi. Ada seorang budak yang cerita, budak taubat tu cerita dekat anak. Dia kata ada orang Iran duduk dekat dalam ni, dia boleh meniaga dadah dekat luar, tapi dia duduk dalam badan ni. Dia punya modal satu je, ada handphone dia. Dia ada handphone, dia boleh telefon customer, dia boleh telefon supplier untuk barang, lepas tu boleh masuk banking duit dalam dia punya bank. Dan dia kaya. Kawan tu dia kata dia duduk dalam penjara di Kajang, cerita dia boleh nego dengan warden tu. Sebulan dia bagi gaji ke warden 2,000 sebulan. Ni yang orang duduk dalam penjara ni, orang Iran ni, dia boleh bagi gaji kawan tu 2,000 sebulan. 2,000, orang kata 2,000 ni mahal tau. Dia kata dia, gaji 2,000 ni mahal tau. Orang kat luar tu pun boleh bagi gaji macam tu kan. Tak payah cerita orang keluar nak boleh bagi gaji ke orang. Dia nak dapat duit mana tu tak boleh. Cerita macam mana ni? Dia kata ini memang benda ada. Cerita dalam lokal ni, cerita lokal. Anda kata ya Allah ya Rabb, banyak benda yang aku boleh belajar dalam tu kan. Tapi dalam bagaimana pun nak belajar banyak perkara. Antara ni kes budak tadi. Ada pula seorang Hindu jumpa duduk satu lokal. Dia ni tengok polis lalu seorang, dia mencarut. Dia kata lah macam-macam lah kayak yang mencarut tu kan. Dia carut kawan tu ambil cuit. Oi, jangan mencarut kan? Aku sakit telinga nak dengar. Dia dah carut polis tu kan dengar. Dia dengar aku. Kan dia kata jangan mencarut. Aku tak tahan dengar kau mencarut. Lepas tu tak boleh, aku tak puas hati kata dia. Ada seorang Hindu, dia Hindu Syalam. Anak kata kau kena tangkap kenapa? Kau kena tangkap kenapa? Dia cerita, dia kata dia kena tangkap sebab malam tu abang dia ni buat satu majlis keramaian. Buat majlis dia ni kata pergi. Jadi dalam majlis tu ada Arab, dia minum arak. Hindu mana ada agama, bukan Islam agama, dia tak apa minum arak. Jadi bila dia minum arak, dia pun balik tu dia kata dah 15 tahun tak minum arak. Hari tu minum arak, minum sikit dah pening kata dia. Jalan-jalan hayu tu mengayang tu tiba-tiba nampak ada orang polis. Ni anggota polis bodoh biasa ni lah. Yang bagi kata, woi klik. Marah lah dia. Bagi klik, mengamuk dia. Ada dia amat, dia kata, mestilah aku marah. Dia kata lah, orang panggil aku klik, mesti aku marah. Kata dia,
Kata kawan anak Hindu lah, India ni kan. Macam aku cakap dengan kau, Melayu marah. Dia kata kan, mesti kau marah kan? Dia kata tak, aku tak marah. Tak marah. Tak marah. Kan? Apalah. Lepas tu dia cerita lah, aku marah, aku kejar itu polis. Tiba-tiba kejar itu polis itu telah keluar satu pistol, aku pula lari. Aku lari. Ada satu rumah, kata dia, aku lompat. Bila aku lompat, aku ditangkap di situ dan aku dibalai, aku di-report. Dalam report tu kata aku pecah rumah orang. Marah aku. Tiba tu. Orang kata, alamak, kesian kau. Orang kata, kesian kau. Lepas tu 5 hari dah dalam ni. Dia kata dapat lagi. Aku bukan marah apa. Dia kata aku teringat anak bini aku. Sebab dia korang miskin. Dia tahu anak Allah luar tu nak makan apa, tak tahu kan. Lepas tu dia marah, lalu satu polis, dia mati, dia carut kawan tu. Dia kata dia dah, kena sabar. Dia cakap, kena sabar. Dia diam. Bila dia diam, tak nak tanya, kau ni tempat agama Hindu, kau sebab Tuhan aku? Krishna ke, apa, Hanuman ke, kau tahu lah? Mestilah. Aku cakap kan, aku tahu agama-agama Hindu ni, kau baca juga tentang Krishna ni. Kalau kau dengar aku cerita silap bulan kau tak pernah dengar. Cakap gitu kan. Dia dah terkejut tengok. Dia pun sebutlah cerita agama yang dengar lebih kurang. Lepas tu, dia nampak seorang lagi boleh lalu, dia carut sekali lagi. Anak kata, kau ni tak guna lah. Dia cakap, kau ni tak guna. Kenapa kau carut dia? Kau tahu, dia bukan dengar. Yang dengar aku sakit telinga. Dia kata dia, tak jangan carut, sabar. Dia kata, betul kau, sabar sebahagian daripada iman. Kata dia, dia tengok muka dia, ada pegang dada dia. Iman kau tu agama Hindu lah, bukan agama Islam. Kata iman lain aku iman lain. Dia kata dia kan, cerita dalam jari. Menariklah cerita Allah tu kan. Lepas tu dengar cerita, dah sekali kita boleh berkongsi tentang agama masing-masing. Dia boleh cerita pasal agama dia, anak boleh cerita tentang agama Islam. Sebab itu anak dulu dalam anak tak pernah rasa tension. Bahkan anak semono, anak dia berhasrat nak tambah satu hari lagi dah. Sehari lagi, dah 2 hari lagi. Tapi bapak anak dah datang, dia kata tak keluar, tak berjamin-jamin. Rupa-rupanya dah ada orang politik tolong bayar lah. Alhamdulillah, tak ada duit. Orang politik bayar kan. Orang politik seorang duduk dekat China, telefon daripada China, jangan bimbang, anak banking duit 1,000, perang bagi 1,000, 5,000 kena bayar jamin. Lepas tu ada seorang ahli politik, ahli tak sebutlah parti mana, tak kenal pula. Rasa memang kenal ni, memang kenal. Jadi dia, Alhamdulillah keluar. Bapak anak kata keluar. Anak kata Buki, kalau aku boleh duduk sehari, lagi banyak pengalaman aku boleh dapat. Bukan sekadar pengalaman, takut-takut boleh jadi Nabi Yusuf kat dalam. Mana tahu? Dia dah boleh cerita Islam kat dalam, Syekh. Best apa? Lepas tu bukan sekadar kita boleh cerita Islam, ada pula orang nak dengar. Yang nak dengar tu bukan orang Islam je, orang Hindu pun nak dengar. Ada orang muda bagi Cina mari dengar, dia cerita. Dia kudahi faham tak faham. Yang orang Hindu tu pula banyak pula soalan dia. Kita pula boleh jawab. Alhamdulillah. Seronok je. Tak fikir balik Seronok boleh cerita Islam dekat orang kat dalam tu kan. Tapi carilah pengalaman. Jadi sebenarnya tak ada apa-apa pun. Jadi orang nak bimbang, dia tengok ke negari menangis-nangis. Tak payah nangis. Anda pergi kat Sungai Buloh, keluar tu, esok tu kuliah dekat satu surau, dekat satu masjid di Sungai Buloh. Singgah kat satu kedai makan. Sementara dia kuliah, minum teh dulu lah. Jadi seorang ni, hamba Allah ni, dia kenal anak. Dia selalu ikut kuliah anak. Jadi dia nampak kereta anak, dia pergi parking. Dia pun pergi masuk dalam kedai. Anak tengah baca buku, dia baca tu, dia pergi ustaz dia kata. Dia tengok muka dia. Anak tengok mata dah nangis dah. Ni pahal menangis. Dia bertepa kan. Ustaz okey ni? Dia kata okey, tak ada masalah apa pun. Alhamdulillah, syukur, sihat. Tak ada ustaz kat dalam tu ada kena pukul apa? Tak ada siapa nak pukul aku kan. Tak ada. Boleh baik-baik dia cakap. Boleh baik-baik. Yang tak baik tu ada 3 orang ni. Dia mentalitinya baik. Tak ada masalah apa. Dia saya hormat lagi. Saya hormat kita. Saya panggil ustaz lagi kat kita. Saya ada seorang ASP ambil kehana. Dia saya cakap, ustaz ni dunia ustaz. Akhirat kita cerita lain. Dia cakap macam tu pun ada. Ada kan. Jadi tak ada apa masalah pun. Tu cerita dalam lokal. Nak cerita lebih-lebih, lain tahun kita cerita. Anak dah tulis sikit-sikit baca dalam tu. Pengalaman anak dalam lokal. Tahu, masuk cerita kita balik. Anak cerita kisah Nabi Musa AS dengan kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel disyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia syirikkan Allah, dia jadikan patung lembu sebagai Tuhan. Nabi Musa AS bagi tahu pada umat dia, dah cukup, jangan buat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali balik pada Allah dan kena bertaubat kepada Allah. Fatubu ila bari'ikum,
Maka bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia ni Syekh, kalau dia bertaubat ni macam ni manusia bertaubat. Dan kadang-kadang kita tak sangka dia boleh bertaubat cara macam tu. Macam kita tadi kan, budak tadi. Itu tu masuk penjara boleh kenal Islam. Tak duduk dalam penjara tak kenal Islam. Maknanya dia masuk penjara tu dia boleh bertaubat. Anak pernah jumpa tau kes-kes pelik orang bertaubat dan cerita cukup menarik. Dekat Kelana Jaya tu Dusuk Pak Haji. Anak cukup respect dengar cerita dia bertaubat, kita respect. Ni cerita dia kata dia ni dulu penyamon lah. Haprak lah hamba Allah. Semayang dah, kaki pukul bini ni kawan. Cerita kawan ni seorang. Tapi dia akhir sekali jadi kaki masjid. Jemaah tak pernah tinggal. Kalau kuliah, patang dia kuliah mesti ada. Ni Pak Haji ni. Dia cerita dekat anak tanya dia macam mana boleh bertaubat. Dia kata dia boleh bertaubat ni CD ceramah. Dia kawan dengan kawan dekat jabat dia. Kawan tahu dia ni penyamon, minum arak lah, macam-macam tu buat. Jadi kawan tu selalu cakap, kau janganlah jadi jahat, jadilah baik. Dah bagi nasihat, tapi dia tak pakai. Last sekali kawan tu punya baik, dia beli CD banyak-banyak, CD ceramah, dia bagi hadiah pada kawan tu. Kau ambil CD ceramah, kau dengar. Kata kawan ni kepada pada dia. Dia pula dia kata, ambil. Kalau tak ambil, tak kau berasa hati ke kawan, ambil. Simpan dalam kereta, tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Satu hari balik daripada pejabat, jam panjang. Bila jam, boring. Bila boring, tak tahu macam mana, tak tahu apa. Pasang lagu tu ambil dengar lah. Last sekali teringat CD ceramah yang kawan-kawan beli. Dia pun ambil CD ceramah, dia pasang CD ceramah, dia dengar. Sambil sembang kereta, dia tak tahu kenapa lari tu sayu sangat hati dia. Last sekali dia menangis-nangis, bertaubat jadi orang baik. Nak cerita orang ni dia boleh jadi baik ni kadang-kadang luar daripada kadar akal kita berfikir. Memang betul-betul kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti hidup kita ni kena bertaubat. Nabi Muhammad SAW sehari berapa ribu kali bertaubat. Syekh, Nabi Muhammad istighfar, dia baca astagfirullah tu, dia astagfirullah tu menitik air mata tau, tu Nabi SAW. Kita lepas semayang Assalamualaikum, astagfirullah, tak tahu kolekor tu. Begitu kan. Nabi SAW dia istighfar astagfirullah tu menitik air mata Nabi SAW. Allah Ta'ala bagi tahu taubat ni perlu. Ni Bani Israel pun kena taubat. Allah Ta'ala kata fatubu ila barikum, bertaubat kamu pada Tuhan kamu. Tapi macam mana cara kaum Bani Israel bertaubat? Allah Ta'ala sebut faqtulu anfusakum, bunuh diri. Gerah syariat orang dulu syariat Nabi Muhammad SAW. Baju kita ni kalau kena najis kita basuh selesai, hilang bau rasa warna, alhamdulillah bersih Tapi kalau ikut syariat Nabi Musa AS, baju dia kalau kena najis kena kerat bom. Itu syariat Nabi Musa AS. Syariat Nabi Muhammad SAW, kalau kita ni melakukan maksiat, kita nak bertaubat, duduk kat tika sejadah, menyesal tak mau buat dah, taubat, alhamdulillah. Tapi kalau syariat Nabi Musa AS, buat satu kesalahan, nak bertaubat, bunuh diri. Mampus. Ini cerita syariat Nabi Musa AS. Dah syariat Muhammad pun ada buat juga. Kalau melibatkan satu orang, Syekh, kalau kita dah terlibat satu orang, kita nak bertaubat, kita minta halal lah. Nak bertaubat, rembat setipu orang. Pergi jumpa orang tu, sorry, 3 tahun lepas, setipu awak tu saya rembat. Begitu, kawan tu kata, tak apa, saya halalkan, selamat. Saya tak halalkan, mampus lah kau. Beli setipu, bagi balik. Betul? Tak apalah kalau rembat setipu, kalau rembat harta rakyat 20 juta, macam contoh lah, jadi menteri lah, contoh lah kan. Jadi menteri contoh. Masa jadi menteri tu tengok banyak peluang boleh dapat duit. Dia pergi buat duit boleh. Duit cara tak betul lah ni. Kena amanah sebagai contoh kan. Banyak-banyak 20 juta contoh. Dan tu dekat nak mati teringat nak jawab akhirat nanti contoh. Dalam keadaan bimbang-bimbang tu nak bertaubat, macam mana nak buat? Baca kitab ustaz pula bagi tahu bertaubat kena minta halal. Kalau 20 juta duit rakyat, minta maaf, minta halal pada rakyat lah. Kena buat statement secara terbuka, saya bertaubat kepada Allah, saya minta maaf kepada rakyat, saya minta halal dengan rakyat. Tiba-tiba ada rakyat kata halal, ada rakyat kata tak halal. Agak-agak jadi apa? Carilah 20 juta nak bayar balik. Mampus betul. Betul kata orang dulu dia berapa tak mau jawatan ni. Orang dulu dia berapa tak mau sebab dia fikir yang ni. Dia fikir ni nanti ni. Kalau aku pegang jawatan, kalau aku kena amanah, aku nak jawab depan Allah. Ni orang dulu. Yang kita baca cerita Omar Abdul Aziz, yang dia ni terima jawatan hari pertama, dia tak boleh tidur. Omar Abdul Aziz tu, nombor 1 orang disebut nama dia, marah dah.
Ada seorang Muhammad ni, orang istana bagi tahu dekat dia, sebut ada seorang Omar Al-Aziz, dia lebih layak ganti kamu, kata kepada Marwan, khalifah pada masa tu. Omar Al-Aziz dengar ni, kawan tu bagi tahu, dia pergi jumpa kawan tu, kenapa kau sebut nama aku? Aku tak mahu. Tengok, Omar Al-Aziz tak mahu. Kalau kita pergi jumpa, bagus sebut lagi. Tak apa sebut lagi. Ada 25%. Kita pergi tambah lagi kan. Dia cerita orang dulu, dia tak mahu. Kenapa? Sebab dia fikir yang ni lah. Malam tu menangis-nangis isteri pada Umar Al-Aziz, nama Aisyah. Dia kata, aku tak pernah tengok suami aku menangis seperti keanak-anakan kecuali pada malam itu. Malam itu dia macam budak-budak menangis. Sebab apa? Sebab dia teringat macam mana nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bini Syekh orang tak berebut. Dia berebut nak ni sampai sanggup memfitnah antara satu dengan yang lain. Ini cerita orang pada hari ini. Betul. Hari ini ni amanah ni jadi benda yang boleh dilanggar. Yalah, sampai soalan peperiksaan pun boleh bocor. Berat tau. Kita punya sistem negara kita ni dah rosak pun dah rasa lah. Yalah, macam anak duduk lokap, mana tengok kadang-kadang polis boleh terlibat. Dia boleh jual rokok sekotak tu harga RM100. Oh, bisnes Syekh dalam tu. Demand tinggi. Rokok sekotak tu RM100 dia pergi jual dekat geng dalam tu. Boleh jual. Dia jual ambil RM100. Dia bayar RM1, dia pinjam penyawa tu, kongsi duit sikit-sikit untuk beli sekotak rokok. Lepas tu yang boleh kongsi rokok sama-sama dia orang. Memang amal jama'i. Memang amal jama'i, serius. Dia isap rokok sikit, kau pula dia buat bulatan, isap. Sampai kanan dia kata, sorry saya tak merokok. Kan? Dia bagi rokok, dia boleh kongsi. Oh, hebat. Ada pula seorang lagi budak tu cerita, budak lama kat situ. Dia cerita, seorang budak tu dulu dia masuk, dia tak pernah isap dadah. Dalam tu dia kena dadah. Dia kat luar dia tak pernah isap dadah. Jadi kesalahan dia kesalahan lain. Dia kesalahan menyamun. Jadi masuk dalam jaga duduk lokap sekali mau isap dadah. Tiba-tiba bila dia nampak rusing, orang isap dadah dia pergi jumpa budak tu, pergi gosok belakang dengan sedih. Isap ni, InsyaAllah hilang segala perkara. Dia pun tak mau. Hari-hari dia desap, last sekali try, dia isap dadah. Isunya dadah dapat mana? Itu masalah. Lepas tu masih isap dadah dia boleh bawa pakai. Dia kat dalam tu dia tak ada, jamban ada tapi jamban tak ada pintu. Yang tu susah. Anak tension yang tu, anak memang tak buang air dalam tu. Tak boleh. Fikirlah macam mana nak tahan. Bagi makan tu, makan tak nak makan sebab takut-takut nak masuk bilik air. Tak mau. Sebab tak ada pintu Syekh. Kita tengah buang air, ada orang tolong kontrol. Boleh bayar orang kontrol kita buang air. Macam, spoil banyak. Itu kita dalam tu. Yang best tu, dia pergi dekat jamban tu, tak ada pintu tu, ada tukang cover line. Isap dadah tu, ada tukang cover line. Orang tu pula bangkit, yang kawan tu pula isap dadah. Oh, hebat. Amal jama'i. Kita macam tu kan. Tengok yang tu kita nampak tak macam mana sistem kita punya negara ni rosak. Cukup yang tu dulu. Kita tak pergi lebih-lebih kan. Yang tu kita nampak dah rosak sistem. Kita pergi ke pula pada pendidikan, nampak satu lagi kerosakan dalam sistem pendidikan. Apa dia? Soalan peperiksaan boleh bocor. Gila. Pakistan pun tak bocor tau. Negara Pakistan tu dengan negara kita Malaysia lagi maju tau. Malaysia dengan negara Pakistan, anak belajar Pakistan tak pernah bocor soalan. Tak pernah dengar terbocor soalan-soalan peperiksaan. Tak pernah. Tu Pakistan yang tak maju. Negara kita ni maju, soalan peperiksaan boleh bocor. Jahil Malaysia ni. Mula sistem kita dah korup, sistem kita dah teruk. Kita kena baiki sistem. Islam datang, dia bukan sekadar membentuk orang yang baik. Islam datang, dia nak baiki sistem. Sebab tu Allah, Nabi Muhammad SAW, dia akan pamerkan pembentukan individu yang baik. Tapi bukan sekadar individu yang baik, sistem yang baik pun dibentuk oleh Nabi SAW. Nabi SAW, dia cukup marah kalau ada orang yang merosakkan sistem pemerintahan. Nabi cukup marah. Macam ada kes seorang perempuan Al-Makhzumiyah. Dia ni dikenakan hukuman hudud sepatutnya. Bila dikenakan hukuman hudud, orang Quraisy dipikir macam mana nak bagi budak ni, perempuan Al-Makhzumiyah ni, tak dikenakan hukuman. Dia fikir macam mana nak buat. Dia teringat kalau jumpa Nabi Muhammad, memang kena marah dulu ke Nabi SAW. Sebab Nabi Muhammad akan marah orang merosakkan sistem. Last sekali macam mana nak buat, dia pergi jumpa dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi SAW. Dia pergi jumpa dengan Usamah, dia bagi tahu kepada Usamah, tolong bagi tahu kepada Nabi SAW, ni perempuan ni kalau boleh jangan dikenakan hukuman hudud. Beritahu Usamah ni, bila dengar, dia pergi jumpa Nabi SAW, bagi tahu. Nabi marah masa tu. Nabi Muhammad SAW cukup marah.
Dan Nabi Muhammad SAW terus sebut, qad halaka man qablakum iza saraqa asyariku minkum taraku. Telah binasalah orang-orang yang sebelum daripada kamu. Bila yang mencuri itu adalah orang-orang mulia di kalangan kamu, selamat. Wa iza saraqa ad-dha'ifu minkum, kalau yang mencuri itu adalah orang-orang lemah di kalangan kamu, aqamu alaihi al-had, kamu kena hukuman hudud pada dia. Nabi Muhammad SAW kata, waimullahi law kanat Fatimah bintu Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau sekiranya anak aku Fatimah ni mencuri, aku potong tangan dia. Nak bagi tahu, Nabi SAW dia cukup marah orang merosakkan sistem. Kita, negara kita ni ada sistem, tapi sistem kita tu tak betul. Sistem tu tak betul. Nak cerita orang yang memerintah tu baik pun jauh sekali. Dulu kata nak masuk, rupa-rupa tak masuk lagi. Janji ni dalam Melayu kita akan masuk atas hasutan. Buat keluar pula satu label, janji ditepati. Last kali orang keluar, janji dicapati. Kita dah bersama. Kita bukan. Kenapa? Orang ni tak baik, sistem pun tak baik. Nabi Muhammad dia bukan membina orang yang baik, tapi membina sistem yang baik. Hari ni negara kita ni sistem dah tak baik. Sistem kita rosak, kita kena baiki sistem. Siapa dia nak baiki? Kita lah, siapa lagi? Rakyat, kalau kita sayangkan negara kita, kita kena menuju ke arah pembentukan sistem yang baik. Sebab kalau kita reda dengan sistem yang tak baik, kita akan jadi mangsa. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak buat? Pakat-pakat fikir. Kita sebagai rakyat kena fikir macam mana nak jadi orang yang baik, nak jadi negara yang baik, membentuk sistem yang baik. Kerana kalau kita berjaya buat semua ni, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Dah cukup anak pakai kepala dah. Anak nak kerja jauh pula. Sebab ada penucapan pada pukul 9.45. Jadi nak kerja Kuala Lumpur tu pula jauh kan. Cukup minta maaf. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbalan, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlallah.